Okey, case study macam mana klien saya jana jualan 2.9 juta ringgit setahun melalui website 100%. Dia tak saya tak adalah buat case study dalam wording tapi saya just explain lah kenapa macam mana how it works. Okey. Okey, nampak tak tarikh dia 12 Mac hingga 31 Disember Okey. Okay, jom kita tengok sale dia berapa. Sale dia untuk online store lebih kurang dalam 2.84 juta campur dengan ada mobile app ni kan, ada RM18,000 dengan adalah draft order sikit. Saya just ni lah macam lamsamkan dia lah dalam 2.9 juta senang kira Okay, point of sale ni maksudnya POS untuk kedai. Dia ada kedai lah, physical store. Okay, klien saya ni dia jual niche fashion. Okay, kalau kita tengok data dekat dia punya spike sales ni, nampak tak? Bulan Mei ni bulan puasa kan, maksudnya sale dia 500,000 dan juga akhir tahun sale dia juga 500,000, setengah juta lah, setengah juta. And the rest, kalau kita tengok average dia bulanan, nampak tak? Menarik kan? Setiap bulan average dia dalam 200,000 ke atas, 250,000 ke atas lah. Sangat-sangat mantap lah. Okay, alright. Okay, kenapa saya tekankan pasal automation dan juga pasal conversion rate tadi Okay, sekejap kita ke kanan sikit. Mana kat bawah, mana tadi punya ni. Okay, sebelum tu kita tengok dulu berapakah visitor dia dalam masa Mac hingga Disember ni Jangan tengok atas ni bawah ni yang unik ni 266 ni kan, 266,120 orang dalam masa tak sampai 12 bulan. Okay, cuba kita bayangkan ada 266,000 manusia prospek yang kita kena, kalau kita guna WhatsApp lah, kita kena reply dia orang, kita kena layan dia orang, kita kena belai dia orang, kita kena jawab soalan dia. Produk ni apa, yang mana, ni ada stok tak, ni ada warna ni ada tak. So imagine kalau anda nak kena reply 266,000 orang. Boleh ke tak boleh? Katalah kita bahagilah dengan let's say tak silap, okay, tengok dalam, katalah sebulan dalam 50,000 visitor ataupun 20,000 visitor. Imagine 20,000 orang anda bahagi dengan 30 hari, boleh tak anda ataupun team sales anda nak reply diorang ni? Okay, so let's say lah anda ada team sales, berapa banyak pula anda nak kena ada hire orang untuk menjawab persoalan prospek tu? Berapa banyak pula nombor WhatsApp nak kena pecahkan? And berapa banyak, macam mana nak manage the whole thing secara manual melalui WhatsApp? So banyak benda yang memang mustahil untuk anda gunakan kalau anda dah sampai level macam ni. Okay, so nampak dia ada 265,000 orang. Okay, ini saya tunjuk yang online saja, ni tak termasuk dengan yang lain-lain lah, ada Shopee dan sebagainya, saya tak tunjuk. Kita just tunjukkan yang mana online saja. So untuk kita serve 200,000 lebih orang ni, memang kena gunakan sistem website secara 100% automatic. Maksudnya kita, orang masuk website, dia pilih barang dia nak, dia beli, check out, keluar, then dia repeat the cycle. Ada barang baru, dia masuk balik, dia masuk website, ada keluar barang baru, masuk website, dia pilih barang mana dia nak, check out, dia bayar. That's it. So tak ada orang kena manual lah, macam nak kena tolong checkkan stok dia apa, color apa dan sebagainya. Kalau kita buat macam tu, memang tak boleh. Dia nak generate 2.9 juta ni memang tak boleh. Kalau anda check lah siapa-siapa pun, contoh macam Sabela dan sebagainya, mana-mana company yang besar ataupun daripada kecil ke besar, nak tak nak dia memang akan go online 100%. Okay, so kalau anda masih lagi tak belajar lagi ilmu ataupun teknik yang betul menggunakan pasal e-commerce, anda akan ketinggalan lah. Maksud saya anda akan ketinggalan sebab orang lain semua dah ke depan lah. Dalam Malaysia, industri fashion adalah yang paling ke hadapan kalau kita nak cerita pasal e-commerce lah. Okay, contoh 2018 kita menjana lebih kurang 12 bilion ringgit plus untuk industri e-commerce. Yang tu tak termasuk marketplace seperti Shopee dan Lazada lah. Okay, tapi memang yang dah jauh ke depan sekarang ni adalah fashion. Diorang dah buat email marketing, diorang dah buat SMS, diorang dah buat dynamic retargeting, macam-macam lah. Diorang memang dah jauh lebih advance daripada kebanyakan bisnes yang lain dari segi kosmetik dan sebagainya lah, apa yang saya bagi tahu ni. Okay, contoh tu adalah lebih kurang 25,000 order. Okay, kat sini saya nak tunjuk, nampak tak conversion rate dia untuk the whole almost the whole year ni adalah 3.36%. Macam tak banyak, betul tak? So daripada 266,000 orang ni, hanya 3.36% saja yang membeli. Okay, nampak macam sikit ya, apa nak pakai website, baik pakai WhatsApp pun boleh 20%, 30%, betul tak? Okay, tapi soalan saya adalah
boleh ke anda nak closing 265,000 orang menggunakan WhatsApp walaupun conversion rate anda 30% sekalipun? Betul tak? So, mana anda nak? Adakah anda nak layan 1,000 orang dengan 30% conversion rate ataupun 266,000 orang dengan 3% conversion rate, 3.36%? So, nampak tak dekat situ dia punya game is a different game. So, gunakan website ni, sistem website ni anda boleh scale, anda boleh repair, fine tune mana yang problem. Kat mana yang problem? Iklan problem ke, kita punya website tak bagus ke, kita website slow ke, apa semua. Kita boleh figure out kat mana masalah based on data. Bukannya based on hari tu staff ni cakap kita dah bagi tahu customer ni tak berminat. Betul ke staff kita buat macam tu? Betul ke staff kita layan customer kita macam tu? Contoh kalau kita suruh staff kita call, betul ke staff kita call? So those kind of things yang membuatkan kita susah nak baca data yang betul, yang accurate lah, yang tepat. Sebab reason dia adalah WhatsApp ni manual. Dia adalah manual proses. Dia memang anda, kalau anda nak jual barang RM50, RM100 secara manual, untuk anda nak jual kepada 100,000 orang memang susah. Memang saya kata memang kalau tanya saya mustahil lah. Mungkin lah ada orang pernah buat, saya tak tahu lah. Mungkin ada orang ada team sales 200 orang, saya tak pasti lah kan. Tapi bila manual ni memang payah. So bila ada sistem, anda boleh baca data, anda boleh tahu. Okay, contoh daripada 100 orang, 3.36% orang beli. So that's good. Bagus. So macam mana kita nak naikkan jadi 4%? Macam mana nak naikkan jadi 5%? So benda-benda macam tu anda boleh semak secara berkala. Okay, contoh macam ni, average order value saya RM128. Macam mana saya nak tingkatkan lagi average order value ni? Sebab reason ni katalah saya dah sentak habis lah ni. Memang every month saya yang masuk website ni dalam 20,000, 30,000 orang je. Macam mana saya nak naikkan lagi jualan, tapi dah tak boleh dah. Yang masuk tu hanya 20,000 orang je. Memang itu je customer saya. So apa yang saya buat, saya kena naikkan lagi order value untuk setiap customer. Sama ada saya upsell produk, saya combine produk, saya packagekan produk dan sebagainya, beli dua ke apa ke dan sebagainya. So everything, segala decision anda buat based on data. So bukannya kita buat short sendiri ataupun orang kata macam rasa-rasa buat macam ni okey kot. Tak. Dalam online business, everything is moved by data. Anda kena baca data, anda kena tengok performance pixel anda, Facebook pixel. Anda kena tengok performance website anda dan sebagainya lah. Okay? Okay, nampak tak? Ada satu lagi nampak. Returning customer rate dia. Ada almost 30%. So, 30% ni memang betul lah sebab kalau kita, biasa saya rasa semua orang tahu kot. Kalau kita nak jual dekat new customer, lagi susah betul tak? Daripada kita nak jual dekat existing customer. Lagi mudah nak menjual dekat customer kita yang sedia ada. Kebanyakan business owner buat silap adalah dia terlalu fokus untuk bring in new customer. Tapi customer yang sedia ada, dia tak nurture pun. Maksudnya dia tak jaga, maksudnya tak bagi more lagi value, bagi lagi produk lebih best kat dia orang dan sebagainya. Dia tak buat benda tu. Dia hanya fokus cari customer baru. So customer lain telah terabai. Hilang, pergi ke kompetitor dan sebagainya lah. Nampak tak? Online store session by device type. So mobile 308,000, desktop 30,000, lebih kurang dalam 10%. Okay. So itu saja untuk case study ni. InsyaAllah nanti kita akan release lagi a lot of new case study yang agak menarik. Contoh macam mana nak tingkatkan lagi, macam mana nak kurangkan cost per purchase dan naikkan ROAS. Maksudnya return of ad spend kita naikkan tanpa adjust banyak benda, hanya sikit saja. Ada lagi banyak benda, contoh macam digital product apa semua. Saya dengan tim saya tengah prepare lah a lot of case studies untuk anda buat rujukan dan sama-sama kita boleh belajar kan. Apa yang membuatkan kenapa orang ni sukses, macam mana kita nak jadi macam orang ni lah dan sebagainya. Okay. So untuk saya ada tunjuk sikit slides ni. Okay, ni sistem Shoppergram lah. Anda boleh ada dashboard macam ni, masukkan produk dan sebagainya, boleh customize kedai dan diorang terus boleh menjual lah. Okay. Macam ni pun yang ni sebenarnya salah satu kita punya student juga. Nampak tak, dia punya sales ni memang okay lah, setiap jam ada sales lah, every hour ada sales. Dan saya rasa sekarang ni dah lama ni bulan Januari, dan saya rasa sekarang ni memang dah ramai yang memang buat duit lah, especially yang time PKP ni. Orang akan cakap most of brick and mortar punya business sales drop. Betul tak? Kalau saya cakap kebanyakan brick and mortar sekarang ni maksudnya retail lah, maksudnya dia orang ada kedai fizikal dan sebagainya, dan dia orang tak ada online presence, memang sales dia akan drop sebab dia tak boleh berniaga.
Itu sajalah reason dia, sebab dia tak boleh berniaga. Tapi siapa yang memang dah ada online channel, dah prepare e-commerce site dan sebagainya, kebanyakannya memang sale dia orang naik lah. Melainkan dia orang jual barang yang memang orang tak beli pun time ni. Contoh memang orang tak boleh nak belilah barang-barang tu. Contoh dia orang jual kereta ke apa, memang tak boleh nak beli lah kan. Okay. So itu saja untuk malam ni. Hopefully korang semua okay, business semua okay, sale semua makin meningkat insyaAllah. Hari-hari sale banyak, amin. Okay. So siapa yang masih lagi down, masih lagi tak tahu nak buat apa, don't give up. Doa banyak insyaAllah adalah tu ilham akan datang ke apa, ataupun kata adalah rezeki tu nanti insyaAllah di hikmah dia. Okay. Sekian saja daripada saya, Lutfi Azhar, co-founder kepada Shoppergram. Assalamualaikum.